Selamat pagi dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan membuat penerangan terhadap pengajaran yang telah saya laksanakan bagi subjek Bahasa Melayu tahun 2 dengan tajuk Utamakan Kebersihan Diri. Penerangan ini akan memfokuskan kepada analisis setiap langkah pengajaran, yaitu set induksi, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan penutup. Dari segi kelebihan, kelemahan, serta cadangan penambahbaikan. Selain itu, saya juga akan menguraikan bahan bantu belajar yang digunakan dalam pengajaran ini dengan lebih terperinci dari segi jenis, ciri, kekuatan, dan kelebihan dalam membantu proses pembelajaran murid. Oke, saya mau tanya, semua sehat hari ini? Kita kurang semangat. Oh, pagi lagi nih, bahkan lemas. Semangat lagi. Kamu sehat hari ini? Oke, bagus. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jika mau kamu tengok cikgu, kamu tengok apa yang berubah dalam penampilan cikgu hari ini. Bermula dari rambut. Rambut cikgu kemas. Kemas kan? Cikgu sikat rambut kan? Iya. Betul. Cikgu menamanya rambut dan sikat rambut cikgu. Oke, seterusnya cikgu mau kamu tengok kuku cikgu. Tengok. Cikgu pasang kuku kan ya? Bersih kan tidak? Oke, sekarang cikgu mau kamu letak jari kamu di meja. Image bagus. Oke, bagus. Oke. Yang terakhir sebutnya. Semua tunjuk gigi kamu. Kamu dah bersih kata dia. Dalam sehari kita perlu bersikap berapa kali? Betul. Betul, bagus. Jadi cikgu mau tanya, pada pandangan kamu, adakah penting untuk kita jaga kebersihan diri kita? Cikgu satu orang untuk jawab. Sukarela, kalau cikgu pilih secara lawan. Cikgu pilih. Ya pilih lah ya. Pentingkah untuk kita jaga kebersihan diri? Penting ya. Sebab supaya kita dalam berdoa. Betul. Bagi teman gimana yang ini? Oke, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kebersihan diri. Dalam set induksi, saya memulakan pengajaran dengan menunjukkan penampilan diri saya kepada murid, khususnya dari aspek kebersihan seperti kuku, rambut, dan gigi. Saya juga mengemukakan beberapa soalan kepada murid berkaitan perkara tersebut bagi merangsang perhatian dan penglibatan mereka. Antara kelebihan utama langkah ini adalah ia berjaya menarik perhatian murid dengan berkesan kerana menggunakan pendekatan yang autentik dan dekat dengan kehidupan seharian mereka. Apabila murid melihat sendiri contoh yang ditunjukkan oleh guru, mereka lebih mudah memahami dan memberikan respon kerana situasi lebih realistik dan bermakna kepada mereka. Selain itu, aktiviti ini juga membantu mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid. Murid dapat mengaitkan pengalaman mereka sendiri dengan situasi yang ditunjukkan oleh guru. Contohnya tentang kepentingan menjaga kebersihan diri. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan minat dan kesediaan murid untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan langkah ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang boleh dikenal pasti. Antaranya ialah tidak semua murid mungkin mampu menjawab soalan aras tinggi dengan baik,
terutamanya murid yang mempunyai tahap pemahaman yang lebih rendah. Selain itu, terdapat kemungkinan hanya murid tertentu sahaja yang aktif menjawab soalan, manakala murid lain kurang terlibat. Sebagai penambahbaikan, saya boleh mempelbagaikan teknik penyoalan dengan memberi masa berfikir yang mencukupi kepada murid sebelum menjawab. Saya juga boleh menggunakan teknik seperti perbincangan berpasangan atau berkumpulan kecil supaya semua murid berpeluang untuk berkongsi ide dan tidak hanya bergantung kepada beberapa orang murid sahaja. Baik murid-murid, kita akan belajar kebersihan diri pada hari ini dengan pantun. Siapa yang pernah dengar tentang pantun? Sitimo. Ada yang pernah dengar kah? Pernah terbaca kah? Tidak pernah? Oke, jom saya jelaskan. Jadi, apa itu pantun? Pantun di sini ialah puisi tradisional. Apa? Puisi tradisional. Oke. Jadi hari ini saya akan ajar pantun 4 kerat, yaitu 4 baris. Sebenarnya pantun ini ada beberapa jenis baris. Ada yang 2 baris, ada yang 4 baris dan sebagainya. Jadi dalam pantun ini ada 2 bahagian. Berapa? 2 bahagian. Yang satu adalah apa nih? Pembaya. Pembaya. Yang kedua maksud. Oke. Dalam pantun baris ini, pembaya selalunya berada di baris pertama dan kedua. Paham murid-murid? Dan maksud pula berada di baris ketiga dan keempat. Jadi sebelum itu saya mau ingat pada betul-betul pasti saya mau soal. Boleh? Boleh. Siapa yang tidak dapat jawab? Adalah oke. Kamu tahu apa itu pembayar? Jangan. Jangan maksud. Maksud tidak. Maksud itu. Oke, coba kita jelaskan. Jadi pembayar itu adalah gambaran awal untuk maksud dalam keseluruhan pantun ini. Apa tadi? Gambaran awal. Jadi pembayar ini juga berfungsi ataupun dia punya tujuan untuk menyamakan suku dalam perkataan akhir baris pantun itu. Jadi selanjutnya juga akan jelaskan juga apa itu rima ataupun yang dikatakan sebagai penyamaan suku kata. Oke. Dan maksud pula ialah maksud keseluruhan pantun ini. Jadi sekarang saya mau berdiri dan baca apa maksud untuk pantun ini. Tapi sebelum itu saya baca dulu untuk maksudnya. Seluruh badan bersih terjaga, para sahabat hendak mendekat. Oke, sekarang kita mau membaca maksud pantun ini. 1, 2, 3. Seseorang yang menjaga kebersihan diri akan disenangi dan mudah diberani oleh orang lain. Bagus, bagi tepukan. Jadi ini adalah maksud keseluruhan pantun ini. Oke, seterusnya dalam pantun kita akan belajar perkataan dalam satu baris adalah 4 hingga 5 perkataan. Oke, sekarang cuma pilih satu orang untuk kira perkataan dalam satu baris. Bisa lah ya. Oke, Iza dalam mesin kira. Oke, baris pertama. Ada berapa tadi? 4 perkataan. Jadi itu betul lah tidak? Betul. Oke.
Oke, yang terakhir kan di sini ada sebut tadi 5. Apa itu 5? Jadi 5 adalah persamaan bunyi pada suku kata terakhir. Jadi 5 dulu. Sini dulu. Oke, dalam pantun pola 5 adalah E, B, dan E, B. Kenapa E, B, E, B? Sebab oke, contoh dalam pantun ini E merujuk kepada baris pertama, B merujuk kepada baris kedua, terusnya baris ketiga E dan baris keempat B. Jadi suku kata terakhir dalam setiap baris perlu sama. Jadi E baris pertama dengan baris ketiga sama kan tidak? Sama. Baris kedua dengan keempat sama. Nah, itulah pola 5 dalam pantun. Jadi untuk kita membuat untuk kita membina pantun, jadi kita perlu mengikuti pola 5 E, B, dan E, B. Semua paham? Oke, tadi saya mau soalan. Tadi saya mau soalan. Untuk menguji sama ada paham atau tidak? Oke. Ada berapa perkataan dalam setiap baris? 5. 4. 5 baru berhitungan. Oke, Win. Ini. Apa itu pantunnya? Oke, begitu kan masing-masing. Kenapa semua paham belajar tadi? Oke. Dalam langkah pertama, saya menggunakan slide pengajaran untuk menerangkan maksud pantun, ciri-ciri pantun, serta memberikan contoh pantun kepada murid. Saya juga menjalankan sesi soal jawab bagi menguji kefahaman murid terhadap isi pelajaran. Kelebihan utama dalam langkah ini ialah penggunaan bahan bantu belajar berbentuk slide yang membantu menyampaikan maklumat secara lebih tersusun, sistematik, dan mudah difahami. Slide yang mengandungi teks dan visual dapat menarik perhatian murid serta membantu mereka memahami konsep pantun dengan lebih jelas. Selain itu, penerangan yang disertai dengan contoh dapat memudahkan murid menguasai isi pelajaran karena mereka dapat melihat aplikasi sebenar konsep yang dipelajari. Sesi soal jawab yang dijalankan juga dapat menggalakkan interaksi antara guru dan murid serta membantu guru menilai tahap kefahaman murid secara langsung. Walau bagaimanapun, kelemahan dalam langkah ini ialah pengajaran cenderung menjadi berpusatkan guru karena murid hanya mendengar penerangan tanpa penglibatan aktif. Hal ini boleh menyebabkan sebahagian murid menjadi pasif dan kurang memberi perhatian, terutamanya murid yang mempunyai tahap tumpuan yang rendah. Selain itu, jika slide terlalu padat dengan teks, mungkin murid sukar untuk memberi fokus. Sebagai penambahbaikan, saya boleh meningkatkan pelibatan murid dengan memberi peluang kepada mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya, murid boleh diminta mengenal pasti ciri-ciri pantun sendiri berdasarkan contoh yang dipaparkan dalam slide. Selain itu, saya juga boleh menggunakan teknik pembelajaran kooperatif seperti pembincangan ringkas dalam kumpulan bagi meningkatkan interaksi dan penglibatan murid. Saya akan menerangkan bahan bantu belajar yang saya gunakan dalam pengajaran, yaitu slide pengajaran. Slide pengajaran yang digunakan merupakan bahan bantu belajar berbentuk digital.
Slide pengajaran ini mengandungi gabungan teks dan elemen visual yang disusun secara sistematik dan mudah difahami oleh murid. Kekuatan slide terletak pada keupayaannya menyusun maklumat secara sistematik. Slide ini digunakan untuk menerangkan maksud, ciri dan contoh pantun pada langkah pertama. Susunan isi yang teratur ini membantu murid memahami konsep pantun secara berperingkat bermula daripada definisi hingga kepada contoh. Selain itu, penggunaan elemen visual seperti warna dan susunan teks membantu murid memberi tumpuan dalam memproses maklumat dengan lebih mudah, terutamanya bagi murid tahap rendah. Antara kelebihan slide pengajaran ini ialah ia menjadikan proses pengajaran lebih jelas dan menarik. Apabila murid melihat dan mendengar penerangan secara serentak, mereka lebih mudah memahami isi pelajaran. Dalam konteks pengajaran, slide membantu murid bersedia sebelum aktiviti melafazkan pantun kerana mereka sudah memahami ciri dan struktur pantun terlebih dahulu. Selain itu, slide juga menyokong penggunaan teknologi iaitu teknologi maklumat dan komunikasi yang menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih moden dan interaktif. Baik, semua tengok sini, Oke. Hari ini kita akan belajar cara melafazkan pantun dan cikgu ada sediakan satu pantun ataupun 3 rangkap pantun yang bertajuk. Coba baca. Utamakan kebersihan diri. Oke. Tapi sebelum itu, cikgu akan tunjukkan terlebih dahulu cara melafazkan pantun yang betul. Selepas itu, cikgu mau kamu semua berdiri dan kita lafazkan sama-sama. Tapi cikgu baca baris demi baris dan kamu ikut. Boleh? Boleh. Oke, cikgu baca dulu satu. Rangkap pantun. Masak kari, sedikan kaci, potong bersegi, sayur. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Oke semua? Dapat tangkap? Oke semua berdiri. Kamu ikut cikgu lapaskan baris demi baris. Oke. Semua tersedia? Baris yang pertama. Cikgu baca, cikgu lapaskan dulu baru ikut. Boleh? Ya, betul. Kadang hari Oke, kamulah. Masak kari, sedikan kaci. Masak kari, sedikan kaci. Potong bersegi, sayur umbuk. Potong bersegi, sayur umbuk. Peralatan diri hendaklah suci. Peralatan diri hendaklah suci. Berus gigi dan sikat rambut. Berus gigi dan sikat rambut. Oh, begitu kan? Jadi, kamu ikut cikgu sekarang. Kamu sendiri. Sekarang kamu sendiri. Oke. Sudah? 1, 2, mulai. Masak kari, sedikan kaci, potong bersegi, sayur umbuk. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Bagus. Oke, kita coba rangkap kedua.
Tidak berdiri. Oke, 1, 2, 3. Laju pelan-pelan. Kuat lagi suara. Kuat lagi suara. Oke. Bagus. Tadi kita sudah kenali apa itu pantun. Kita kenali pantun, kita dapatkan pantun. Tapi masa kamu melepaskan pantun tadi itu, kamu tahu apa maksud dalam setiap rangka pantun? Tahu? Betul kan? Tidak. Kalau kamu baca-baca aja, apa saja? Tidak tahu kan? Oke. Dalam langkah kedua, murid melafazkan pantun secara beramai-ramai dan secara individu dengan bimbingan guru. Guru terlebih dahulu menunjukkan contoh sebutan dan intonasi yang betul sebelum murid mengikutinya. Kelebihan dalam langkah pengajaran ini ialah dapat meningkatkan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran kerana mereka lebih terlibat secara langsung dalam aktiviti melafazkan pantun. Murid juga dapat mempelajari sebutan dan intonasi yang betul melalui peniruan model yang diberikan oleh guru. Ini penting dalam memastikan murid menguasai aspek sebutan dengan baik. Selain itu, aktiviti ini juga menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan, sekaligus meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Namun begitu, terdapat kelemahan di mana murid yang lemah mungkin hanya mengikuti rakan tanpa benar-benar memahami sebutan dan maksud pantun tersebut. Selain itu, murid yang kurang yakin mungkin berasa malu dan takut untuk melafazkan pantun secara individu di dalam kelas. Sebagai penambahbaikan, saya boleh membahagikan murid kepada kumpulan kecil supaya setiap murid mempunyai peluang yang lebih besar untuk melafazkan pantun secara aktif. Saya juga boleh memberikan galakan dan sokongan kepada murid yang kurang yakin agar mereka berani mencoba. Untuk aktiviti yang seterusnya, kita akan menulis ayat untuk masuk keseluruhan pantun dalam setiap rangka.
Oke semua tengok cikgu. Semua masih semangat? Oke, itu yang seterusnya. Melalui pantun yang kita lepaskan tadi, cikgu mau kamu secara berkumpulan. Nanti cikgu akan bagikan kamu kepada berkumpulan. Jadi cikgu mau kamu tulis satu ayat saja dalam papan ini. Nanti kau akan bagi kamu pen marker satu dan kumpulan. Jadi sekarang cikgu mau bagikan kamu kepada 3 kumpulan. Jadi cikgu akan tunjuk dan bagi tahu nomor. Jadi nomor itulah kumpulan kamu. Paham? Oke. Bisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, semua ada kumpulan masing-masing. Pen kumpulan. Kumpulan 2. Oke, sekarang semua bergerak ke tempat masing-masing. Kumpulan 1, kumpulan 2, dan kumpulan 3. Oke, semua sini tengok cikgu. Oke. Oke, untuk tugas untuk aktiviti ini cikgu ada sediakan kan satu rangka pantun dalam setiap meja? Ada. Jadi cikgu bagi masa kamu selama 3 menit. Kamu pikirkan dan tulis satu ayat untuk masuk keseluruhan pantun itu. Ya, satu ayat saja. Lepas habis kamu akan pergi ke stasiun yang seterusnya. Sebab di sini juga ada sediakan 3 stasiun. Jadi kamu bawa kamu punya papan ini dan tulis satu saja ayat dalam setiap stasiun. Oke, boleh semua paham? Oke, boleh mulai dari sekarang. Sudah 27 menit sudah. Oh, bagus. Sudah? Sudah cukup? Siap ya, kita pasti
Ya, semua sudah? Sudah. Oke, kita ke stasiun seterusnya. Pertama, tiga. pakai baju yang bersih setiap hari. Itu sudah. Itu tidak main phone lagi. Itu sedikit pakai ChatGPT buat saya. Ya, sudah semua? Semua sudah siap? Sudah? Sudah. Tiga. Sudah. SB gambar.
Oke, sekarang semua siap? Ya, oke. Berdoa, oke. Oke, tadi kamu sudah tuliskan yang dalam dan nafas dari sekarang. Itu mau kamu tulis di sini. Bulan 1 tulis ayat, bulan 1 bulan 2 bulan 2 bulan 3 bulan 3. Oke, boleh? Oke, sekarang atas semua ini. Jadi maksudnya peralatan yang digunakan sila bersih. Betul atau tidak? Betul. Terus ini hasilnya bagus. Sila bersih supaya bisa terkena dari kita berteori. Jadi satu. Oke. Ukuran 2. Kita satu ukuran badan teknis badan. Jadi bukan menulis, kita menggunakan jumlah pakaian pada setiap hari supaya tidak berbau busuk. Betul atau tidak? Kenapa betul? Apa? Betul. Apa yang mau bagi sepatu betul? Begitu benar. Oke, rekam 3. Mau berapa lagi ya? Kasut dibasuh kemudian dikabur, cantik dilihat, tidak berdaki. Oke, orang tulis kasut yang bersih akan terlihat cantik apabila digunakan.
Oke, cikgu bagaimana? Kita di semua dapat menjelaskan langsung tentang oke, bukan oke yang positif. Oke semua, kembali ke tempat Dalam langkah ketiga, saya melaksanakan activity station, yaitu murid bergerak dalam kumpulan ke beberapa stesen untuk memahami maksud pantun dan seterusnya membina ayat berdasarkan pantun tersebut. Kelebihan utama aktiviti ini ialah ia berpusatkan murid dan menggalakkan pembelajaran aktif serta kolaboratif. Murid dapat berbincang, bertukar ide, dan bekerja sama dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Selain itu, aktiviti ini juga membantu mengembangkan kemahiran berpikir murid kerana mereka perlu memahami maksud pantun terlebih dahulu sebelum membina ayat yang sesuai. Aktiviti pergerakan dari satu stesen ke stesen yang lain juga menjadikan pembelajaran lebih dinamik dan tidak membosankan. Walau bagaimanapun, aktiviti ini mempunyai beberapa kelemahan, terutamanya dari segi pengurusan masa dan kawalan kelas. Pergerakan murid boleh menyebabkan suasana kelas menjadi kurang terkawal jika tidak dipantau dengan baik. Selain itu, terdapat kemungkinan segelintir murid tidak terlibat secara aktif dan hanya bergantung kepada rakan lain dalam kumpulan. Untuk penambahbaikan, saya boleh menetapkan peranan khusus dalam kumpulan seperti ketua kumpulan, pencatat, dan pembentang bagi memastikan setiap murid terlibat secara aktif. Saya juga boleh menetapkan masa yang jelas dan menggunakan isyarat tertentu untuk mengawal pergerakan murid. Bahan bantu belajar yang saya gunakan dalam langkah kedua dan ketiga ialah kad pantun yang dihasilkan daripada slide pantun yang mengandungi 3 rangkap pantun. Kemudian, slide tersebut dicetak serta dipecahkan kepada 3 bahagian kertas. Kad ini digunakan dalam langkah kedua dan ketiga pengajaran. Kad pantun ini merupakan bahan bantu belajar jenis digital dan maujud kerana murid dapat melihat teks pantun pada slide dan juga memegang bahan tersebut secara fizikal semasa aktiviti dijalankan. Antara ciri utama kad pantun ini ialah reka bentuknya ringkas, jelas dan mudah difahami sekaligus membantu murid memberi fokus kepada kandungan pantun tanpa gangguan elemen lain. Selain itu, saiz kad yang sesuai memudahkan murid mengendalikan bahan semasa aktiviti kumpulan dijalankan. Kekuatan utama bahan ini adalah dalam langkah kedua, kad pantun membantu murid melafazkan pantun dengan lebih teratur kerana mereka dapat melihat teks dengan jelas. Manakala dalam langkah ketiga, penggunaan kad ini menggalakkan perbincangan dalam kumpulan kerana setiap murid berpeluang untuk membaca, memahami dan berkongsi ide berdasarkan pantun yang diberikan. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kolaborasi murid. Antara kelebihan bahan ini adalah ia fleksibel dan boleh digunakan
dalam pelbagai aktiviti seperti bacaan, perbincangan, dan pembinaan ayat. Selain itu, bahan ini juga membantu meningkatkan kefahaman murid terhadap struktur pantun karena mereka dapat melihat susunan rangkap secara jelas. Bahan bantu belajar yang saya gunakan seterusnya adalah papan putih mini. Papan putih mini ini merupakan bahan bantu belajar yang berbentuk maujud serta interaktif. Papan putih mini boleh ditulis dan dipadam dengan mudah serta sesuai untuk aktiviti segera. Antara kekuatan papan putih mini ini adalah membolehkan murid memberikan respon secara serta-merta. Dalam langkah pengajaran, murid menulis ayat berdasarkan maksud pantun dan terus menunjukkan jawaban kepada murid. Ini memudahkan guru menilai tahap kefahaman murid dengan cepat serta membetulkan kesalahan murid dengan segera. Kelebihan papan putih mini ini pula adalah ia meningkatkan penglibatan aktif murid dalam PDP. Murid menjadi lebih berani mencuba karena jawaban boleh dipadam jika salah, sekaligus mengurangkan rasa takut mereka. Dalam langkah pengajaran, papan putih mini ini membantu murid mengaplikasikan pemahaman mereka dengan menulis ayat sendiri. Aktiviti ini menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan, selaras dengan pendekatan didik hibur. Ya semua fokus. Ya sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, saya itu mau itu akan bagi kamu satu kertas kecil, akan suruh kamu tulis apa yang kamu belajar hari ini. Ya, satu ayat saja. Itu bagi masalah nomin. Apa yang kamu belajar hari ini? Orang sini baca apa yang terdapat tadi. Kita dengan kawan-kawan apa yang belajar tadi. Hari ini saya belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan. Betul. Oke, ini duduk rumah kita. Dari semua kita dengar. Jadi hari ini sampai sini saja kelas kita. Jadi kita kembali lagi ke hadapan
Jadi semoga apa yang kita ajarkan ini bermanfaat untuk kamu semua. Dalam penutup, murid diminta menulis pembelajaran yang diperoleh pada hari tersebut dengan menggunakan kertas kecil. Kelebihan aktiviti ini ialah memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi diri terhadap apa yang telah dipelajari. Guru juga dapat menilai tahap kefahaman murid berdasarkan jawaban yang diberikan. Aktiviti ini membantu mengukuhkan pembelajaran karena murid perlu mengingat kembali isi pelajaran. Namun begitu, terdapat kelemahan dari segi kekangan masa karena tidak semua murid dapat menulis dengan lengkap dalam tempo yang singkat. Selain itu, murid yang lemah mungkin menghadapi kesukaran untuk menulis ayat dengan jelas. Sebagai penambahbaikan, saya boleh memberikan panduan atau contoh ayat kepada murid bagi membantu mereka menulis refleksi dengan lebih baik. Saya juga boleh memberi masa yang mencukupi ataupun menggunakan kaedah lisan bagi murid yang lemah.